Kenapa, Vika? Dah kenapa awak datang rumah saya malam buta macam ni? Saya pening lah dengan perempuan kan. Ya, saya memang perempuan. Apa yang awak pening dengan saya? Yelah, jenis apa? Kuat cemburu bila dengan apa? Dengan lelaki kadang-kadang bukanlah boyfriend dia ke, tapi bila kita berkawan pun nak cemburu juga. Masalahnya awak keluar dengan perempuan lain. Dan kalau saya tak cemburu, tandanya apa? Saya tak kisahlah. Maksudnya saya tak kisah ke tu tak? Betul lah tu. Sekarang ni saya sayang kat awak sebab tu saya bercemburu, betul? Betul, cemburu tanda sayang, betul lah tu. Jadi awak nak pening kenapa? Pening lah juga sebab apa? Kadang-kadang kan, cemburu tu kan, kalau apa? Awak sendirilah, contoh kalau saya keluar dengan saudara ke kan, contoh kan. Tapi bila awak tengok video saya awak rasa macam cemburu tu macam lebih-lebih lah. Tu yang saya pening sangat tu. Kalau saudara sekalipun, sepupu sekalipun, dia tetap perempuan. Yelah, tak boleh. Lah. Tapi selalu macam tu lah. Perempuan kalau dengan lelaki, cemburu dia macam lebih-lebih lah bagi saya lah. Kalau awak dah tahu saya tak suka, awak dah tahu saya cemburu, janganlah keluar. Tengok. Macam manalah kita nak selesai masalah sekarang ni. Awak dah tahu dah saya memang kuat cemburu, tapi awak buat juga macam mana ni? Selalunya laki kan. Fikri. Saya tak boleh sebab apa? Apa? Sebab cemburu ni saya macam bukanlah nak kata betul-betul tu macam apa? Kuat sangat tu dah lama tak rasa dah. Baik. So bila saya dengar awak, tak tahu nak cakap apa lah. Jadi sekarang awak pening dengan saya lah ni? Pening jugalah. Awak nak tak kalau saya tak cemburu? Nanti awak jangan cakap saya tak sayang awak, betul? Saya boleh je biarkan awak. Jangan. Saya boleh je biarkan awak nak keluar dengan perempuan ke, awak nak buat apa, saya biar je. Janganlah macam tu. Dia kalau cemburu tu jelah, saya pun mungkin macam hargailah bila orang pasangan kita cemburu kan. Maksud macam kita disayangilah, macam itulah. Lain kali jangan buat. Jangan buat. Awak dah tahu dah saya tak suka, jadi jangan buat benda-benda macam tu. Sebab perempuan ni dia memang kuat cemburu. Benda-benda kecil pun kami akan cemburu juga. Kecil-kecil Kecil pun akan cemburu juga. Macam awak cakap tadi lah, awak keluar dengan saudara pun, awak keluar dengan sepupu sekalipun, kami tetap akan terasa juga. Oh, macam tu. Tapi yelah, lelaki ni dia memang macam tu kan. Kita dah cakap banyak kali pun tetap buat juga. Nampak? Kita tengah gaduh, lelaki bini ni datang pula. Siapa pula yang mengacau rumah kita tengah malam ni? Ya, waalaikumsalam. Masuk. Siapa lagi? Ya. Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni muka selebet dah, kenapa? Allah, Fika. Apa hal? Awak dah kenapa, Syifa? Cerita. Kau rasa aku cantik tak sebenarnya? Kau memang cantik, Syifa. Kenapa boyfriend aku macam follow orang lain kat Instagram? Aku macam, kadang aku rasa macam... Kita angkat kaki. Macam ni lah. Kadang aku rasa macam tak cukup cantik ke aku ni? Sampai aku nak tengok orang lain. Masalahnya yang di follow ni seksi. Nampak? Patut tak aku cemburu? Patut kan? Patut. Sebab awak dah ada girlfriend, awak dah ada kekasih. Awak dengar sini, Fikri. Contohlah macam awak dah ada saya, tapi awak follow lagi perempuan lain. Memang kami marah lah. Untuk apa? Untuk apa? Sebagai lelaki, untuk apa tengok perempuan macam tu? Dia tengok lelaki juga. Kadang lelaki tu gatal kot kan. Mungkin lah. Jadi awak follow perempuan kenapa sebenarnya? Padahal awak dah ada saya ni. Kadang-kadang tak sedar pun benda tu. Terfollow lah. Dia nak kata ter tak ada sebab macam dah banyak bila girlfriend tu dah check sendiri banyak pula kan. Tak ada kata ter juga. Macam mana boleh ter? Sebab benda tu dia bukannya secara automatik. Dia mesti awak tekan dulu. Sedar, mesti dengan niat. Secara logiknya, mesti awak akan tengok dulu profil dia, gambar dia, baru awak akan accept ataupun follow. Macam mana tu? Betul lah tu, betul. Yang... Tu tak faham dengan lelaki. Macam betul lah, macam apa yang saya buat tu betul lah tu.
macam betul lah ni. Betul lah. Jadi awak kalau awak follow perempuan tu kira betul lah awak tak rasa bersalah, tak rasa berdosa lah. Bukan nak kata tak sedar. Macam tak sedar. Jadi bila perempuan dah sedarkan, contohnya macam kami ni cakapkan, yang awak pergi follow perempuan tu kenapa awak tak unfollow terus? Tak boleh juga. Dia macam Tak boleh. Okey, cuba kalau you ada you punya girlfriend follow lelaki yang sador-sador, yang elok, mata memandang, apa you rasa? tu marah tu confirm dah. Okey, kenapa awak marah? Cemburu lah. Dia cemburu. Bila tengok kalau lelaki tu, kalau girlfriend kita sendiri kan. Like gambar-gambar ni semua. Lepas tu kadang-kadang tengok video ni semua, kita sedangkan sebelah kita pada buat macam tu, kita macam, "Uish, apa you buat ni? Ni semua." Habis tu yang awak pergi follow perempuan lain tu boleh pula awak tak rasa bersalah pula, awak terlalu pula kan? Macam mana? Katul semua kan? Macam mana tu? Tercurang. Macam kita punya jiran minggu lepas tu. Tercurang, terlike, tersuka. Macam mana tu? Tu tak curang lagi tu rasanya tu. Tu just macam... Itu titik permulaan lah. Tak juga. Dia... Tapi dia sebenarnya boleh jadi titik permulaan. Betul. Kan? Semua benda tu kan. Semua benda kat social media tu boleh jadi, kalau kita tak layan, tak boleh jadi benda tu. Tapi macam mana, sebab kalau lelaki tu pun memang social media, memang ada social media kan. So benda tu ada je semua. So dia cakap. Gunakanlah, manfaatkan sebenarnya lah. Sikit lah. Okey, saya tanyalah dekat awak Fikri. Awak memang tak boleh terima langsung ke kalau kekasih hati awak tu cemburu? Sebagai seorang lelaki lah, awak cakap dari sudut seorang lelaki. Saya rasa macam saya boleh macam jujur lah. Kalau saya rasa, tengoklah kalau situasi tu macam mana. Kalau saya nak cemburu dengan girlfriend saya tu kan, apa yang dia ni kan, apa yang dia buat tu lah. Depends lah, tengoklah situasi dia macam mana. Okey, situasi apa? Bagi saya contoh. Contohnya, banyak nak sebut. Ui, banyak. Banyak Pelik juga pasangan awak ni, banyak sangat. Paling klise lah. Okeylah, kalau Pika rasa apa? Pika rasa apa yang saya nak cakap ni? Rasa apa? Yalah, situasi yang saya nak cakap ni, Pika rasa macam mana? Saya tak tahu apa. Saya cuma dapat rasa awak suka kat saya je. Macam mana tu? Berat. Berat. Sebab sinar mata tu saya dapat rasa macam ada bentuk-bentuk hati kat situ. Selain daripada awak suka kat saya lagi? Suka tu tak. Sabar. Awak perlu. Bukan sebab saya tengok muka Syifa masuk macam masam marah. Macam ada benda ni. Ya, sebab perempuan ni memang kuat cemburu dan kami ni cemburu sebab kami sayang, kami suka. Kalau kami tak suka, kami tak cemburu. Itu je sebenarnya. Dan lelaki pun awak kena tahu, ada beberapa perbuatan dan perkataan awak tu kadang-kadang tidak memikirkan hati dan perasaan seorang wanita. Faham tak? Faham. Kalau Syifa sendiri, kenapa Syifa cemburu? Syifa cemburu, okey. Satulah, kita ni perempuan kan. Kita cemburu sebab kita tak dapat benda yang kita nak. Contoh, okey, perempuan ni sebenarnya dia nak perhatian, dia nak attention, dia nak affection. Itu saja. Betul? Itu saja. Kau tak minta, tak payahlah beli apa-apa barang ke apa, tak payah. Dengar. Yang penting kita nak perhatian, kita nak attention. Tapi bila kita tak dapat attention tu, kita mulalah tend tu cari pasal. Kan? Itu yang kadang-kadang benda-benda kecil tu pun kita boleh ungkit lah apa semua benda kan. Kadang-kadang Syifa ni bukan jenis yang cemburu buta, tapi Syifa cemburu. Syifa kuat cemburu. Betul. Tapi cemburu yang bertempat. Kalau benda-benda yang kalau dia tak suka buat, Syifa tak buat. Syifa tak buat benda tu. Dia tak suka, Syifa tak buat. Dan kalau dia buat juga benda yang Syifa tak suka, itu memang itulah. Tapi selalu memang lelaki macam tu. Macam perempuan ni, kita banyak memikirkan sebenarnya hati dan perasaan lelaki. Bila kita dah ada pasangan tu, kita akan fikir macam, mesti lelaki, kalau aku keluar makan dengan kawan sekerja, mesti boyfriend fikir apa pula. Tapi macam lelaki ni, dia tak fikir tau benda tu. Dia fikir macam, alah kawan sekerja je. Macam jiran kita minggu lepas tu, nampak, datang dah jiran lagi seorang. Apa ada masalah jiwa ke apa ni? Allah. Ya, jumpa masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam
warahmatullahi. Oh, Cik Mi. Daripada luar dengar bising-bising. Apa masalah ni? panas ni. Masalah rumah tangga ke apa ni? Hangat. Cik Mi, kuat sangat membawangnya tu. Dah dengar bunyi bising-bising terus datang rumah orang ya, Cik Mi. Itulah dia. Tak bolehlah tengok jiran-jiran bergaduh-gaduh ni. Cik Mi tak boleh tidur. Tak boleh tidur. Cik Mi yang lagi Bangun balik. risau. Pakai jeans dulu jalan datang ni. Tak, macam ni. Saya ni tengah merajuk ni. Saya tengah merajuk dengan Fikri ni. Saya cemburu sebenarnya. Dia pergi keluar dengan kawan perempuan. Ya Kawan Allah. perempuan dia. Jadi saya merajuk tu yang tiba, dah pukul 11 ni terpacak kat rumah saya ni. Dia dalam proses memujuk saya lah ni. Tapi belum lagi hati saya ni dapat dipujuk. Belum lagi. Tengah-tengah kami berbincang ni datang pula Syifa membawa diri ni dengan muka-muka monyok dia ni pun sama juga. Kita cemburu juga. Bukan cemburu apa. Kami cemburu bersebab sebenarnya. Macam Syifa katakan tadi. Macam perempuan kami memikirkan hati dan perasaan lelaki. Kalau lelaki tak suka, kami tak buat. Tapi kenapa lelaki tak boleh fikir begitu? Allah Akbar. Ni beratnya kes ni. Berat. Tahu saya, Fikri belum kahwin lagi eh? Belum. Ni tengah bercinta dengan... Ya, dia tengah bercinta dengan saya. Allahu Akbar. Okey, macam ni. Sebab Cik Mi dengar daripada jauh tadi macam Fikri ditembak-tembak tadi. Oh, pedih. Dalam tu. Pedih Ada lubang tak? Oh, ada lubang macam. Sebenarnya Fikri hidup kita ni diberi pilihan. Tak salah untuk Fikri untuk memilih ya Fikri. Ya, betul. Tapi dah komit belum? Dah komit dengan Ika? Berani awak. Kalau belum, pilihan masih terbuka luas. Betul pilihan tu. Tapi kalau dah memilih, kena Pak Syifa depan depan pun dia boleh nak memilih. Apa Tak, ni? saya... Dia lambat sedar lah Fika. Bahaya dapat kawan lelaki macam ni. Tengok. Lepas ni awak nak keluar dengan Cik Mi, saya tak bagi dah. Itu bukan cemburu lah tu. Oh. Lebih dah tu. Teruskan Cik Mi. okey, macam cemburu ni kan, ataupun jealous ni, kita ni sebenarnya normal sebenarnya. Fitrah manusia lah. Ika cemburu dengan Fikri. Syifa cemburu dengan seseorang. Jadi benda ni normal. Cik Mi pun dah berumah tangga. Orang rumah Cik Mi, tadi pun orang rumah kata, "Bang lagi mana bang? Malam-malam ni." Tak tengok nak selesaikan masalah sama orang sebelah. Dia pun cemburu tak pasal-pasal. Nak pula tahu Syafiqah pula yang duduk kat rumah ni. Itu ada lagi Lagilah risau cemburu. kan. Alah. Kan dia takut abang dia pula ni tumpang sekaki pula kan. Allahu Akbar, itu lagi seram tu. Nampak awak tak nak Cik Mi ada. Gitu. Jangan. Oh, depan tu. Jadi macam cerita Ramli pula, baling-baling daripada tingkap tu kan. Bahaya jangan. Dia elakkan. Elakkan Elakkan. Sebab itulah kalau boleh elak, kena elakkan. Tapi lelaki ni, dia mengelak bila perempuan cakap suruh elak tu. Okey. Dia macam mana tahu Rika? Okey, dalam kita dalam perhubungan lah. Sebenarnya cemburu ni jelasnya ada dua kategori pada Cik Mi. Satu, cemburu ketika kita single. Maknanya tak ada pasangan lagi kan. Jadi cemburu dia lain, dia punya situasi dia. Macam Ika, macam Syifa, dia lain dia punya situasi dia. Fikri single. Ada orang cemburu yang kedua, cemburu kalau orang dah kahwin. Cemburu dia lain. Jadi pada Cik Mi, dua-dua kena, orang kata kena respect dia punya space masing-masing. Selagi belum berumah tangga, seseorang tu wajib untuk, orang kata boleh memilih lah. Tapi kalau dah komit dalam perhubungan, kena jujur, kena jaga hati dan perasaan. Bayangkanlah Ika, kalau dah kahwin lah kan. Suami kita tak jaga hati kita, suami kita selalu guriskan perasaan kita, selalu buat kita jealous. Yalah. Jadi maknanya dah rugi kat situ. Betul. Jadi sebelum kita kahwin tu, kena pilih, pastikan dia ni betul, tak boleh senang susah, tak ada. Bahaya juga Cik Mi, dia macam suruh memilih pula kan. Dia takut pula. Dia dah macam mengajar Fikri ni ke arah-arah lain pula. Dia macam nak mengajar Fikri dia mengingatkan saya pula. Oh tak, maknanya Fikri masih bagi buat pilihan untuk pilihan tu memilih. Pilihan tu ada. Pilihan tak ada. Sentiasa ada. Wow. Pilihan tu sentiasa ada, dan sebab nak cari pasangan hidup kan, jadi kena pilih yang betul-betul boleh terima kita senang dan susah lah. Tapi kan Cik Mi, kita ni perempuan lah terutamanya, kita overthink. Asal dia dengan cemburu. Titik permulaan dia dengan cemburu. Lepas tu kita cemburu, kadang-kadang kita tak bagi tahu, tak cerita kat pasangan kita kenapa I jealous ni semua kan. Lepas tu bila kita tak cerita, kita overthink. So bila kita overthink, benda tu yang buat lagi teruk. So patut tak kita cemburu, kita bagi tahu. Macam setiap masa kita cemburu, kita akan kena bagi tahu pasangan kita. Ke macam mana? Pada pendapat Cik Mi, soalan yang bagus. Maknanya kita kena bagi tahu. Kalau tidak, lelaki ni memang sejenis Lurus. bukan. Cepat dia cakap lurus, tengok. Lelaki ni bukan lurus. Lelaki ni dia fikir secara rasional. Maknanya Betul. lelaki dibesarkan dengan rasional. Perempuan dibesarkan dengan emosi. Bila rasional dengan emosi bersatu, dia akan bertembung.
Seorang rasional akal, seorang lagi emosi hati. Lelaki dibesarkan dengan ego, perempuan dibesarkan dengan emosi. Jadi kena faham situasi itu. Jadi pada konteks tu, Cik Mi rasa perlu untuk Syifa bagi tahu yang Syifa jealous. Syifa cemburu, so that pihak lelaki akan faham, oh dia cemburu. Aku minum lepak-lepak dengan kawan-kawan lelaki, minum air pun tak spend masa dengan dia, contohlah. Tak spend masa dengan dia, dia cemburu. Padahal kita lepak minum je. Dengan lelaki pun. Tapi dia dah ada perasaan cemburu, tapi kena zahirkan. Supaya barulah komunikasi tu jelas. Okey, kita berbaliklah. Sekarang ni kita keluar dulu dalam konteks lakonan saya dengan Fikri ni. Macam saya sendiri, saya memang tak kuat cemburu. Oh, tiba-tiba tak kuat cemburu. Saya sejenis yang tidak kuat cemburu. Berbeza dengan wanita-wanita lain. Akan tetapi, ialah ada juga wanita yang macam saya ni. Masalah kami pula, Cik Mi dan juga Fikri, ialah macam saya terlalu ramai kawan lelaki. Jadi kami, macam saya ni dah biasa sangat kawan dengan lelaki. Jadi bila saya kawan dengan lelaki, nanti lelaki saya tu macam dia ni nanti saya akan cakap lah, kawan je pun kan? Kawan je, dah saya tak kisah pun kalau nak keluar dengan kawan perempuan, saya tak kisah, silakan. Sebab saya tak akan cemburu, saya tak akan tanya, Fikri awak pergi mana, Fikri kenapa awak tak mesej saya bukan jenis macam tu. Tapi lelaki dia akan menganggap bahawa macam saya tak sayang pada dia. Masalah utama bukan saya je lah, sebab ada serta-serta orang pun macam tu juga. Tak semestinya perempuan, lelaki pun ada yang macam tu. Macam mana tu? Pada Cik Mi simple. Cik Mi dah berumah tangga dah 14 tahun. Ada anak 3 orang. Okey. Even dah kahwin pun orang rumah cemburu. Konsep Cik Mi satu benda je yang pada Cik Mi ingat. Cemburu ni boleh dibenarkan kecuali ada beberapa sebab lah. Ada 2 sebab. Satu, kalau cemburu tu boleh buat kita more loving, lagi sayang pada pasangan kita, dipersilakan. Tapi kita takut jatuh pada kategori yang kedua. Cemburu kita membuat kita lagi-lagi more controlling. Kita control pasangan kita, kita kongkong pasangan kita, kita rasa pressure. Itu yang overthinking tu. So jangan ada perasaan yang kedua tu. Cemburu sampai lead tu controlling, lead tu mengongkong. Tapi kalau cemburu tu mengarah kepada kita lebih sayang kat dia, dia sayang kat kita. Dan yang tadi tu, poin tadi Ika tu kata, kita kena mutual. Kalau you bagi kebebasan kepada pasangan, pasangan yang sebelah sana pun kena beri kebebasan juga untuk berkawan. Sebab belum kahwin lagi kan? Betul. Jadi jangan mengongkong lah. Jadi melainkan kalau dah tunang orang ataupun isi orang, itu ada hak-hak yang perlu ditunaikan. Betul. Macam Syifa, okey, kalau kita cerita pasal pasangan Syifa, kalau dia nak keluar sampai pukul 2-3 pagi, macam mana Syifa? Syifa okey tak Syifa? Keluar dengan kawan-kawan lelaki, tapi kawan-kawan lelaki, kita bagi situasi lah. Kawan-kawan lelaki ni pula memang Syifa dah tahu, dah insting Syifa rasa ni memang kalau tak kaki yang 2-3 isteri, curang-curang, yang gitulah. Macam mana? Syifa alhamdulillah lah. Pasangan Syifa dia seorang yang dia buat benda yang dia tak buat benda yang Syifa tak suka. Dia tahu apa yang Syifa tak suka dan dia akan elakkan untuk buat benda macam tu. Dan benda tu kita tengok bukanlah fake. Dia fake kejap ke baru 2-3 bulan je buat benda tu. Tapi alhamdulillah benda tu nampak memang betul-betul dia berubah untuk menjaga hubungan tu. Kalau Syifa jenis yang macam cemburu, bukanlah cemburu kuat sangat lah. Bukan cemburu buta. Tak ada. Kadang-kadang dia nak pergi travel dengan kawan-kawan, dia pergi je lah. Tapi kita kena percayalah benda tu. Kita percaya dan kita satulah, perempuan ni dia ada masalah naluri dia. Sixth sense kita kuat. Sixth sense dia kuat sangat tu kadang-kadang tu. Pasal emosi. Dia bila kita terdetik tu, mesti benda tu jadi. Ya, betul. Tak berlaku pun. Balik jadi pun. Kadang-kadang jadi. Ini saya kena isolasi. Kadang-kadang dia jadi. So macam Syifa tak adalah macam bila dia dah ada kawan yang circle yang macam tu, sebelum tu kita advice lah kat dia, cakap you kalau tak nak benda tu jadi dekat I buat benda tu, you jangan buat. Betul. Sebab kalau you buat, benda ni akan lagi teruk. So benda ni akan merosakkan. So Syifa macam, sorry to say lah, lelaki ni dia lambat sedar. So bila kita bercakap pasal benda tu, mungkin dia terbuka minda dia. Lah betul lah.
Tapi kita tak boleh nak cakap masa tengah emosi. Masa tengah emosi, kita emosi tak jadi apa. So bila tengah relax, lagi seminggu sebelum dia pergi travel tu ke, kita kena cari masa yang sesuai lah. Betul. Itulah, Syifa tak adalah macam terlalu mengongkong sangat ke apa. Macam Syifa, yelah jiran kita selebriti. Untung kan kita punya kawasan perumahan ni. Kita punya ni selebriti. Jadi sebagai seorang selebriti, kalau macam pasangan yang sekarang ni memahami. Kalau yang mungkinlah yang terdahulu, ada tak masalah? Sebab yelah dia tahu pasangannya dah lah cantik, terkenal pula. Jadi bila nak keluar tu rasa macam Cik Mi kata tadi, kena kongkong, cemburu buta. Pernah? Pernah je sebenarnya. Sampaikan buat benda-benda yang macam pasang spike lah apa semua tu. Ada je. Tapi macam dalam hati aku, kalau kau nak bercinta dengan aku, kau terima je lah semua dia ni. Kau kenal aku macam mana, kau terima je lah kan. Tak payahlah nak kongkong, tak payahlah nak cemburu-cemburu semua. Tapi bila terlalu cemburu ni, buatkan kita senyampah tak sebenarnya. Untuk bercinta dengan seorang selebriti itu, perkataan cemburu tu sebenarnya tak boleh ada. Tak perlu ada. Cemburu, biasalah. Cemburu buta, cemburu sangat tu. Lupakan je lah. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Betul. Itu sahaja. Kalau nak dengan Syifa Melby, redha. Kalau tak redha, dengan saya tak selebriti. Yang penting kena percayalah. Kena percaya, betul. That's the key. Fikri, macam mana? Pernah tak kena kongkong? Kongkong tu pernah lah juga kan. Tapi bila first tu kita rasa macam stres lah kan. Inilah itulah itu. Kadang kita rasa macam pasangan kita macam tak faham. Tak faham kita nak buat benda ni, nak buat ni semua. So bila dah, contohlah kata bila dah tak ada dengan dia kan. Baru kita nampak benda tu macam, memang kalau ada kongkong tu bukan apalah sangat pun kan. Dia nak kata dia, mungkin dia nak attention daripada kita apa semua kan. Jenis kita bukan jenis yang macam apa. Macam selalu dengan dia lah. Selalu macam tu lah. Tak selalu ada dengan, kalau dia nak, contoh selalu jenis cek, saya bukan jenis macam tu lah. Baik, macam ni, bukan apa. Kita adalah satu. Fikir awak pandang kenapa fikir awak kenapa ketuk-ketuk macam tu. Tak, saya nak cakap dengan awak ni. Sebab yelah, tadi kita punya jiran sebelah ni selebriti. Betul. Awak pula pemain bola. Pemain bola ni, masyarakat ada satu stigma tau mengenai pemain bola ni. Player bola ni, dia player. Player sungguh. Dia selain dia play macam tu dia memang play. Betul. Ada orang panggil. Kejap kita kipas dulu. Pandai rupanya orang sebelah. Sebelah sini pun pandai juga. Betul ataupun tidak? Cuba awak selaku wakil kepada player bola. Saya cakap player bola, bukan player. Dia contohlah kan, dia nak kata ya tu tak juga, nak kata tak tu pun mostly memang banyak lah sebenarnya kita. Player tu kalau betul player tu memang... Kejap, maksudnya awak setuju dengan kenyataan saya tadi tu? Boleh lah. Awak fikir awak tengok kamera tu, setuju ke tak? Boleh lah. Kalau dalam 1% tu berapa banyak player tu? 70 lah. Kenapa? Jujur. Kenapa? Soalan ni kenapa macam tu? Sebab player bola ni pun macam selebriti juga, ada apa? Orang macam fans semua, ramai orang kenal apa semua. Sejak bila player bola korang nak fikir korang selebriti? Awak ialah atlet sukan. Awak patutnya fokus main bola. Bukannya awak fokus sangat nak jadi selebriti. Boleh tak kalau I bangkang? I rasa kenapa orang specifically cakap pemain bola ni player? Sebab I rasa semua orang sama. Orang luar pun sama je. Yang dah ada anak, dah ada isteri 2-3 pun masih lagi player. Aku backup kau ni. Betul. Sebab I rasa sebabkan orang ni orang tahu je, orang kenal je. Orang kenal dia dengan bola, dengan gosip itu je. Tapi sebenarnya sama je. Ada je yang baik. Ada je yang baik. Nampak? Ni backup diri sendiri ke apa? Dia sebenarnya terpulang kepada individu tu sendirilah. Terpulang pada individu, bukan disebabkan sesuatu pekerjaan tu lah. Sama je I rasa. Sama
sama je. Cuma sebab diorang expose terkenal. lebih. Betul. Tadi dia duduk tegak, sekarang baru dia boleh bersandar dekat sofa tu. Tegang sangat ni Fikri ni. Ada orang backup Ada. Ada orang backup. Tak ada. Itu pandangan masyarakat. Jadi kita di sini memberi ruang dan juga peluang kepada Fikri untuk membetulkan kenyataan. Tapi tadi dia dah cakap 70% tu betul. Jadi kita ambil lah yang 70% tu. Betul. Jadi yang 30% tu mungkin dapatlah kat Syifa sikit. Mana lagi ada kat luar sana tu sikit-sikit. Baik, bila kita bercakap mengenai cemburu ni lagi, ada cemburu yang macam Syifa kata tadi, cemburu buta yang tidak kena pada tempatnya. Pandangan Fikri bagaimana? Bagi saya lah kan. Sebab saya pun kadang-kadang kalau girlfriend saya, contoh pasangan saya tu, bila cemburu-cemburu tu, kadang-kadang perempuan kan tahulah dia nak manja. Tapi lama-lama dia macam kita rasa macam dia over. So, kita rasa macam over, kita macam aduh, tak boleh lah. Macam kita nak menyampah tak boleh. Sayang. Menyampah sayang. Tak boleh. Jadi selalunya apa pendekatan lelaki ialah? Cemburu ni. Bagi saya okey lah, boleh lah, saya terima lah. Kalau kami cemburu, kalau kami cakap awak pening. Yalah. Awak pening, awak serabut, awak kata kami merimaskan. Jadi sebenarnya macam mana nak luahkan ni? Macam Syifa kata tadi, dia nak luahkan. Tapi bila kami luahkan, mulalah yang kau Adam ni serabut. Betul. Bila serabut kan, dia jadi macam kita punya jiran minggu lepas lah, menjadi punca untuk curang. Dia cakap macam tu. Macam mana tu kau Madam? Boleh tambah sikit? Sila. Okey. Cemburu ni kan, dia sebenarnya mula dia tak salah ada rasa tu, tapi bila dah keterlaluan, bila nak dengar cemburu tu kuat sangat, jadi kadang-kadang kaum Adam ni rasa macam ya Allah, rimasnya, adakah aku membuat pilihan yang betul ataupun aku ada pilihan yang lain. Dia mula start fikir. Kejap. Tapi kan dia kena ingat tau, dia cemburu berpada-pada boleh, tapi kalau jatuh pada kategori cemburu buta, itu yang tak boleh. Dan Cik Min nak beritahu, ada beberapa kriteria orang tu jatuh dalam kategori cemburu buta. Apa dia? Dia selalu, salah satu ciri-cirinya adalah dia selalu bersangka buruk. Kalau abang dia ke boyfriend dia keluar ke suami dia keluar mana pun, dia akan fikir ini mesti ada something. Tiba-tiba dia ada negative thinking tu tau. Saya takut kalau keluar dengan Cik Mi, nanti asyik pesan kat suami apa boyfriend, ada pilihan yang lain, ada pilihan yang lain. Parah ni. Kalau single, kalau dah berumah tangga, kita kena komit pada yang satu tu lah. Baik. Okey, itu contohnya lah. Antara orang jatuh dalam kategori cemburu buta ni, dia jenis suka selidik. Dia suka investigate. Dia suka tengok handphone. Bila husband pergi dekat shower dan sebagainya, dia akan tengok handphone. Tiba-tiba dia tengok handphone. Kita pula tengok, bila keluar dari toilet, ada main handphone abang ke? Hilang. Taklah, saya tengah nak tengok main game abang, tiba-tiba main game pula. Itu masuk topik lain. Tapi sebelum kita nak masuk topik yang itu, sebab yang itu dah masuk paranoid dah. Sebelum kita nak cerita pasal paranoid tu, apa kata kita minum dulu air. Hari ni kita tak hidangkan kopi. Hari ni kita sebab topik dia agak panas, kita hidang air sejuk. Jadi kita minum dulu air ni. Jadi kepada anda, teruskan bersama dengan kami dalam Selamat Malam Malaysia. Cuba minum. Cepat. Walaupun air Panas, sejuk. eh? Dia sejuk hari ni. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Apa khabar semua? Selamat malam Malaysia. Doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik kan. Harapkan yang baik-baik. Dan mudah-mudahan kita dapat pun baik. Saya suka awak tercari-cari saya. Sebab tadi saya macam tak jumpa ala tuju saya. Sekarang bila jumpa awak, saya jumpa matlamat hidup saya. Hari ini lelaki juga sebenarnya mereka dah mula bercakap tentang fashion. Selamat Malam Malaysia, setiap Sabtu dan Ahad, 11 malam. Hanya di saluran berita RTM di My Freeview 123. Maklumat sahih, jenama dipercayai hanya di RTM.
Macam tadi Cik Mi cakap tu, itu dah lebih kepada paranoid. Dia macam perasaan dia huru-hara sangat lah tu. Kalau menyala je lah handphone tu, terus capai. Itu paranoid. Betul. Pernah dapat macam tu, pasangan macam tu? Pernah. Tapi saya rasa macam appreciate juga bila dia jenis yang macam tu. Sebab awak rasa disayangi. Jadi betul lah berat lah. Jadi betul lah cemburu tanda sayang. Reply pun laju je. Cakap, cepat betul dia reply. Contoh Mula okey lah kan, lama-lama. Betul kan? Macam biasa tu. Kalau Syifa, boleh tak kalau pasangan tengok handphone Syifa? Syifa memang seorang yang transparent, jujur. Tak ada benda nak hide. Memang password pun dia tahu. Kadang-kadang tu macam kalau gaduh-gaduhan, macam you tak percaya, saya ambil lah password Instagram saya, buat je. Syifa tak kisah sebab Syifa tak ada benda nak hide. Jujuran ya. Syifa memang jujur. Itulah bertuahnya dia. Lah, dia buat statement bertuahnya orang tu. Syukur, alhamdulillah. Bolehlah nanti bertambah jiran kat rumah ni nanti. Bukan apa. Macam Fikri cakap tadi, betul lah cemburu itu tanda sayang, tapi cemburu tu kenalah berpada-pada. Berpada-pada, tak boleh membuta saja. Lepas tu kena tengok fakta juga. Fakta. Berbaloi tak kan? Berbaloi ke tidak. Kalau benda tu boleh menggugat sesuatu perhubungan tu, kena fikir dulu. Betul tak Fikri? Betul. Fikri daripada dia tegang je sebab dia takut kan pemain bola ni kita nak serang dia ni, tapi 70% dia kata Betul. 70% 70% tu majoriti tau. Saya dengan kawan-kawan saya semua yang player semua, saya rasa benda tu betul. Betul kan? Betul. Kenapa ya terjadi sebegitu? Pilihan. Kan? Benda boleh fikir. Macam tadi Cik Mi kata, hidup adalah pilihan, tapi Hidup hati bukan untuk dipilih. Betul tak? Betul. Berbalik kepada soalan saya, kenapa ya jadi macam tu? Tu saya cakap, live player ni kadang dia macam selebriti tak? Dia ada gelanggang dia. Kau sendiri rasa betul tak? Aku tak main bola. Taklah, maksudnya pasangan. Dia ada apa? Dia ada gelanggang di sini. Okey, yelah. I rasa sebab ni tak. Sebab dia fokus dia hanya kepada bola sepak saja. Passion dia betul. Dia berfokus dekat situ je. So bila dia tengok dulu luar, macam okey, macam ni dulu luar. So sebab tu benda tu yang cenderung dia untuk ke arah. Dia selain daripada pemain bola ni, apa lagi pekerjaan yang ada stigma masyarakat? Jual terbang. Jual terbang kalau kita bercinta, dah cakap hati-hatilah. Cemburu tu kena kuat lah. Yelah, asyik berjumpa dengan pemegara lawa-lawa. Betul. Betul tak? Kena nak wake up juga. Cik Mi pick up. Sebenarnya sama ada dia pilot ke, pemain bola sepak ke, ataupun dia orang kata stewardess ke sebagainya, cemburu tu memang semua ada lah. Cuma dia punya keimanan gitu. Setebal mana iman dia? Setebal mana iman dia tu yang menjadi persoalan. Kalau dia tahu dia dah kahwin, contohnya pilot, dia tahu dia dah kahwin, dia tahu dia punya obligation, dia tanggungjawab dia pada isteri dia. Dan dia takkan tengok orang lain, dia takkan cari orang lain sebab dia tahu tanggungjawab dia pada isteri dan anak-anak dia. Jadi cemburu tu mungkin tak ada pada dia, mungkin isteri dia ada cemburu kuat pada isteri dia. So kena jaga-jaga. Tapi cemburu tu satu tanda yang baik, menandakan kita sayang. Tapi kalau over cemburu, ada juga kes yang pernah tengok yang sampai sikap dia posesif. Dia takut kehilangan, dia akan jadi motivation down, dia akan meroyan. Itu cemburu buta yang sangat-sangat tak sihat lah. Kita tak nak sampai tahap yang tu. Macam satu kes berlaku dekat Johor. Dekat Johor, dekat... Kenapa pada Syifa? Okey. Dekat Johor berlaku dekat Pasir Gudang. Cik Mi baca berita tu, Cik Mi sedih. Sebab kenapa? Bekas suami dia membunuh bekas isteri dia. Puncanya, suspek adalah ada perasaan cemburu, jealous dengan bekas isteri dia. Kenapa? Dah bekas kot. Kenapa engkau nak bunuh dia sampai satu sekali? Jadi kat situ Cik Mi rasa macam manusia dah hilang pertimbangan, dah hilang iman dia. Jadi dia buat benda-benda yang memusnahkan hidup orang lain. Menyentuh mengenai itu, ada juga pasangan yang cemburu terhadap kejayaan pasangannya sendiri. Itu satu saja, tak boleh lebih. Kalau macam lelaki, contohlah, Syifa dah jadi seorang selebriti. Lepas tu pasangannya biasa-biasa je. Syifa dah naik sampai ke Menara Gading, dia mula rasa macam insecure tu. Itu cemburu, dah bukan cemburu tanda sayang dah yang kat situ. Itu cemburu yang apa tu Cik Mi? Itu tandanya cemburu tanda benci. Cemburu tanda benci. Sebab kenapa? Imagine kita dah sayang. Kalau kita betul-betul sayang dengan si dia,
Tak ada sebab kita nak cemburu terlebih-lebih kat dia pun. Ya. Kita sayang kat dia, so kita kena jaga dia, take care kat dia. Kena orang kata hidup ni kena saling melengkapi antara satu sama lain. Tapi kalau seorang tu dah mula menjatuhkan, seorang tu dah naik pandangan dia, seorang lagi dia nak pull down. Maknanya dia dah cemburu dah tahap yang tak boleh diselamatkan lah. Ini bahaya. Okey, macam ni. Sekarang ni macam saya dengan Syifa, kami cemburu ni dekat pasangan kami masing-masing. Cara yang terbaik untuk kami sampaikan kepada kaum Adam ni supaya tak rimas, tak menyampah macam dia cakap tadi, tak memulaukan kami, taklah nanti kami mesti panjang, berjela, tak reply-reply sampai Okey, sudah. jujur. Laki, kalau kita mesej panjang tu dia baca tak? Baca? Saya baca lah. Kalau saya baca. Lelaki lain tak tahu lah. Saya baca. Cik Mi baca juga. Baca. Dan Cik Mi baca dia punya keywords dia apa dia. Apa perasaan yang disampaikan. Sebab perempuan bertutur dengan WhatsApp, dengan kata-kata dalam tu. Kalau kita dapat pick up dia punya one or two words yang memang menyentuh perasaan dia. Dan kalau kita feel tak nampak benda tu, kita gagal nak nampak kat situ. Kita akan rasa macam kita kat direction A, dia kat direction B. Berbeza tau. Dia tak ada titik pertemuan kat situ. Jadi susunan ayat dalam WhatsApp, dalam mesej tu kena baca betul-betul. Okey. Kena faham. Berbalik pada soalan saya, macam mana kami nak menyampaikan ni? Kan nanti kami mesti panjang-panjang kan baca sahaja scene tapi tak reply. Lagi kami sakit hati. Macam mana tu? Okey, Fikri. Kalau saya benda tu tak ada pengalaman gila kalau macam tu. Yang apa? Jenis nak kata cek panjang tu tak sangat sebab saya jenis yang free, jenis macam call saja. Kalau pasangan Fikri cemburu ni, lepas tu macam mana nak cakap dekat Fikri ni? Kalau saya membebel, awak marah. Jadi awak nak macam mana sebenarnya? Saya tak tahu lah sebab tengok lelaki lain-lain lah. Sebab mungkin saya lain lah kan. Awak macam mana? Macam saya kalau boleh je. Kalau pasangan saya nak cemburu, tu boleh je bagi saya. Boleh Sebab saya rasa ujung-ujung tu lah saya rasa macam sayang juga. Macam tu lah. Tapi you setuju tak kalau dia direct sendiri bagi tahu? Bagi saya okey lah, boleh lah. Bagi tahu. Tapi tadi macam awal-awal tadi tu bila saya cakap saya cemburu, awak keluar dengan awak membela diri tau. Awak tak menerima tau. Bila saya cakap kenapa awak keluar dengan awak bagi saya jawapan panjang berjela-jela. Bukannya awak minta maaf ni, perkataan maaf tu tak keluar pun. Macam mana tu? Itulah dah last ni bos saya rasa macam lelaki lah. Saya ni lelaki. Sebab panjang-panjang tu tak bersalah kan. Saya cakap saya lelaki punya. Lelaki. Aduh, undang sebenarnya. Akhirnya dia menyerah kalah tau Syifa. Salah kat tu. Ada. Okey. Sila sila. Kalau Cik Mi cadangkan macam Cik Mi setuju dengan Ika, pertama kali kita kena cakap minta maaf dulu lah, sorry. Dan Cik Mi kalau dalam rumah tangga pun, Cik Mi kalau pasangan tu cemburu, isteri Cik Mi cemburu, Cik Mi akan jumpa dia face to face, Cik Mi akan slow talk dengan dia. Cik Mi akan tanya, kenapa awak rasa macam tu? Kenapa awak rasa begitu? Mungkin ada angle point dia berbeza. Mungkin Cik Mi tengok benda tu normal pada dia. Ni aku jealous dia tengok ni Cik Mi dengan orang lain, orang perempuan especially kan. Tak pasal-pasal cemburu buta. So Cik Mi bagi tahu, Cik Mi slow talk dengan dia. Apa yang you rasa? Kat mana you rasa macam tak patut I buat? So from there kita kena open. Yang penting slow talk. Perempuan tak boleh harsh tau. Kalau kita harsh, yelah kan perempuan kan perasaan dia lembut. Kan dia nanti kan mudah sentuh. Jadi kita kena careful. Bagi dia cakap dulu, and then bagi dia faham kita punya situasi macam mana. And then baru kalau kita perlu nak memberitahu pandangan kita beritahu pandangan. Tapi jangan ada defensive mode. Tadi Fikri ada defensive mode. Jadi Ika akan akan lagi hentam dia. Yeah, exactly. So kalau kita defend, kita jangan defend dulu. Kita minta maaf. Kita kata betul je apa awak cakap. Mungkin saya terlepas pandang benda-benda yang tu. Kita membetulkan, mengiyakan dia. Walaupun tak betul. Betul, walaupun tak berapa tepat. Bukan tak betul, tak berapa tepat. Sebab angle dia. Dengan dia punya pandangan sisi dia. Pandangan sisi kita lain pula. Kita normal je. Ada button Facebook like. Perempuan cantik like lah. Betul. Tak apa guna Facebook atau Instagram ada button like. Wife Cik Mi tengah tengok kot ni. Okey. Kejap lagi kita kena pergi rumah jiran sebelah ni. Nak kena. Kita ada mesyuarat tingkap lepas ni. Isteriku sila tidur. Serta bahaya dah lah suruh tidur. Lepas tu ada bagi pilihan. Teruk lah dia. Konteks kalau orang single ada pilihan. Kalau dah kahwin tak ada pilihan lah. Tak ada pilihan. Dia jangan cakap keluar kotak 2, 3, 4 tu jangan.
Nak menolak pun tak boleh juga. Sebab itu kan Jalan hidup, takdir. yes, takdir. Siapa kita Siapa Kan? kita untuk menolak takdir untuk berjodoh lebih daripada satu? Siapa kita? Kalau besok Allah nak bagi kita kereta Ferrari, siapa kita nak tolak kereta Ferrari tu? Tak. Betul. Dia banding dengan Ferrari. Contoh. Benar. Kan, Cik Mi, Syifa rasa kan cemburu ni bukanlah laki-laki perempuan. Dia sebenarnya manusia sama. Lepas tu apa yang kita nak mengatasi, kita nak overcome masalah tu adalah mindset kita. Betul tak? Betul. Mindset kita kan. Mindset pasangan kita, mindset kita. So kalau kita dah dapat mindset yang betul, tak salah kalau kita mendidik pasangan kita untuk ada mindset yang sama. Ya. Betul tak? Ya. Sebab lelaki dia pun manusia juga, perempuan pun manusia juga. So kita tak boleh nak bezakan okey lelaki memang macam ni dan perempuan sebenarnya sama je. Sama je betul. Saya setuju Syifa. Pucuk ujung dia apa tahu? Dia punya akhirnya adalah kalau cemburu ni sebenarnya orang takut untuk kehilangan. Ya. Itunya bottom line dia. Dia takut macam mana dia buat pom. Dia takut sebenarnya yang bawah tu. Takut kehilangan. So kita berserah macam kita ni hamba Allah je biasa. Kita tak tahu apa yang berlaku kat depan kita. Jadi best possible kita usaha perbaiki perhubungan tu. Jadi bila sampai masa kalau dah tak boleh juga, hai bye. Kita pilih jalan kita, dia pilih jalan dia. Sebab di akhirnya kita tak nak dia jadi macam tu posesif dengan kita. Tapi kita cuba perbaiki hubungan itu sebaik mungkin supaya jalan untuk berpisah tu tak adalah. Kita cuba perbaiki sebaik mungkin. Betul. Yang penting komitmen dua-dua pihak lah. Baik. Macam tadi kan, kita masuk sikit yang hal tadi tu, mesej panjang-panjang tu. Bila lelaki dah baca, dah scene kan, kenapa tak jawab? Kenapa bagi kami tertunggu? Macam ni Syifa, kadang-kadang Bukan Syifa, Ika. Ika, sorry. Confused lah. Macam ni Ika. Kadang-kadang lelaki tu mungkin dia tengah drive kereta. Betul. Tiba-tiba WhatsApp masuk. Aku tengah drive kereta laju ni nak masuk ni kan. Masa tu pula dia WhatsApp. Masa tu pula. Kadang-kadang bila kita jumpa klien kita, tiba-tiba masa tu juga dia nak WhatsApp personal. Kita pula tengah buat presentation ni depan customer. Tiba-tiba pula dia masuk WhatsApp pula. Macam mana? Boleh tak macam lelaki jawab ringkas saja? Nanti saya reply balik. Cakap macam tu. Tak membuatkan benda tu tergantung. Sebab bila lelaki lambat sangat menjawab ni, daripada cemburu tu, dia akan bertukar menjadi lain. Jadi marah. Cemburu tanda sayang tu dah tak ada dah. Memang kami marah sungguh. Jadi boleh tak lelaki jawab terus? Sebaiknya kalau boleh jawab silakan jawab. Tapi kalau tengah drive benda-benda yang berisiko janganlah mengambil risiko. Sebab lelaki memang tak pandai multitasking Itu kalau terus terang cakap. Tapi kalau kita tahu memang dia kat rumah. Mana kalau dia kat luar kita tak tahu. Contohnya. Kalau pasangan mesti nak kami tahu. Tengok keadaan lah. Ini kalau keadaan kalau kat rumah, kalau kat tengah dengan kawan-kawan, kenapa dia rasa macam nak mengelak nak untuk jawab mesej tu? Mungkin kadang-kadang dia letak dalam silent mode, kita tak tahu. Husnuzon lah. Silent mode. Memang kita ni perempuan kena husnuzon lah ni. Kadang-kadang lelaki pergi kat toilet, tengah ada bisnes dia, own bisnes dekat toilet. Jadi phone dia tinggal, lambat reply. Maafkanlah. Ya ke Fikri? Ya, betul. Betul apa Abang Mi cakap semua betul. Awak jenis macam tu juga ke? Bila pasangan awak cemburu, pasangan awak dah cakap semua benda, awak baca saja lepas tu awak tak jawab. Tengok situasi jugalah. Kadang-kadang saya tengok apa ni? Kadang-kadang contoh saya kat luar busy kan. Tiba-tiba pasangan saya chat tu macam panjang, macam karangan cakap. Aduh, Kang kalau scene je dah tutup marah dah kan. So kita scene je lah kan. Bila reply sepatah pun, kenapa reply sepatah je ni? Macam tu pula. Itu yang kadang-kadang kita macam rimas lah juga. So kalau lelaki dapat mesej panjang macam tu, lepas tu dia contoh yang tengah lepak dengan kawan-kawan, lepas tu dia macam mengambil masa untuk nak baca benda tu, dia akan ada satu tanggapan tak macam nanti kawan-kawan aku tengok ni aku gaduh kat aku semua. Tapi benda tu macam korang kena selesaikanlah masalah tu. Makin lelaki drag benda tu lama, makin benda tu akan jadi lebih teruk sebenarnya. Perempuan ni makin lama makin kami benda tu boleh meningkat naik. Jadi selesaikan secepat yang mungkin. Dia bukan tak nak selesaikan tahu Ika. Kami kaum Adam memang nak selesaikan. Cuma macam tadi Cik Mi cakap awal-awal, lelaki ni fitrahnya adalah rasional. So dia ambil baca tu satu-satu, nak rationalize, nak digest, nak hadamkan. Tapi kalau perempuan dia emotional, dia akan sampai bawah. Kita pun, ya Allah banyak ni skrip nak kena baca ke apa? So tapi kita untuk kaum Adam yang tak bersalah ni, kita cuba nak menerima dan memahami maksud dalam mesej itu. Kita lebih rationalize. So okey, dia kata begini.
Okey, aku macam ni. Okey. So kau nak apa? So next. So apa kau nak aku sebenarnya? Apa nak aku buat? Jadi benda-benda tu sebenarnya kita lagi rationalize. Bukan kita lambat balas, kita setengah proses. Okey, itu mungkinlah dalam setahun dua bercinta. Kalau lama-lama dah kahwin 15-16 tahun tu benda sama ke tak? Kemungkinan berlaku macam Cik Mi 14 tahun. Kemungkinan benda tu berlaku juga sebab Cik Mi akan ambil masa untuk apa angle dia yang dia tak kena ni kat sini. Apa angle dia? Kadang-kadang benda kecil je lupa beli hadiah kan. Tapi dia punya rentetan cerita tu panjang betul. Baik, benda yang cakap pasal hadiah tu itu sebenarnya kita akan berbicara dalam topik lagi satu. Okey. Bahasa cinta. Okey. Sebab bahasa cinta setiap orang berbeza-beza. Ada yang jenis nak bagi hadiah, ada jenis nak berpuitis, ada yang nak kena bagi lagu, ada yang nak kena fizikal, macam-macam. Nah, itu kita akan bincang dalam topik yang lain, hari yang lain dengan tetamu ataupun jiran-jiran. Mungkin jiran-jiran yang sama sebab kita hari ini masih lagi tergantung, sama macam minggu lepas tergantung. Okey, apa pun terima kasih diucapkan kepada jiran-jiran hari ini. Allah datang. Nanti bini tak marah ya pasti ya sebab tadi kata ada pilihan lagi. Hati-hatilah sampai ke rumah nanti ya. Untuk yang single. Untuk yang single. Terima kasih Fikri, terima kasih Syifa. Syifa ni kita kena panggil lagi. Ada lagi topik sesuai untuk Syifa sebenarnya. Matilah. Okey, jadi kepada anda jangan ke mana-mana, selepas ni kita ada persembahan daripada siapa, nantikan dalam Selamat Malam Malaysia. Kami ada di seluruh negara. Berkongsi cerita, membawa suara rakyat. Kami ambil tahu, kami ketengahkan. Laporan harian, lintas langsung, semasa dan paling dipercayai. Berita wilayah, medium aspirasi masyarakat. Apa khabar semua? Selamat malam Malaysia. Doa yang baik-baik lah. Doa yang baik-baik, fikir yang baik-baik kan. Harapkan yang baik-baik. Dan mudah-mudahan kita dapat pun baik. Saya suka awak tercari-cari saya. Sebab tadi saya macam tak jumpa ala tuju saya. Sekarang bila jumpa awak, saya jumpa matlamat hidup saya. Hari ini lelaki juga sebenarnya mereka dah mula bercakap tentang fashion. Selamat Malam Malaysia, setiap Sabtu dan Ahad, 11 malam. Hanya di saluran berita RTM di My Freeview 123. Maklumat sahih, jenama dipercayai, hanya di RTM. 5 prinsip rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Dan kelima, kesopanan dan kesusilaan. Saksikan Berita Parlimen setiap Isnin hingga Khamis 10.30 malam di saluran berita RTM dan TV1. Terima kasih atas segalanya yang telah kau beri kepada diriku. Aku
Aku ini hanya insan biasa yang tak punya apa-apa untuk berikan padamu. Aku tahu aku ini bukan pilihanmu. Maafkanlah seandainya ku menyakitimu. Maafkanlah seandainya ku melupakanmu. Aku tahu aku ini hanya insan biasa yang tak punya apa-apa untuk berikan padamu. Aku tahu aku ini bukan pilihanmu. Aku tahu aku ini bukan pilihanmu. Terima kasih. Sama-sama kasih. Bukan pilihan. Adakah saya pilihan? Ya, adakah anda termasuk dalam 70% tadi? Saya tak tahu apa ni. Tapi awak main bola juga kan? Ya, saya Awak main bola. Jadi betul ke tidak pemain bola ni seorang player? Apa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak terjawab. Tak ter... parah lah ni, parah. Dia kadang-kadang orang kata kalau diam tu tanda setuju. Itu bukan saya. Bukan awak ya. Tak apa, kita duduk dulu. Okey. Ya Allah, dah menggigil dah anak orang kat sini ni. Hari ini kita bersama dengan lagu baru tadi kan? Ya, saya. Tu lagu. Terangkan sikit mengenai lagu tadi tu. Lagu ni merupakan lagu single kedua saya. Selepasnya lagu pertama bertajuk Hilang dan merupakan lagu sambungan kepada lagu pertama. Daripada lagu pertama, lepas tu sambung lagu yang kedua ni. Dan lirik dia macam mana tu? Sambung dari segi apa? Jalan cerita dia yelah, ni kan lagu cinta. So saya rasa ramai yang tahu lagu cinta ni berkaitan dengan apa. Memang tak lari dari dengan patah hati. Lagu pertama Hilang, cerita dia macam broken sikit lah. Broken? Jadi pernah broken lah? Pernah. Oh, alamak. Sebelumnya saya sampai sini, itulah apa yang saya rasa, apa yang saya cerita, semua ada dalam lagu tu. Jadi ni memang kasih sebenar lah. Kenapa? Apa perempuan tu buat kat awak? Apa perempuan tu buat? Nak kena bak ni. Pok dia kan. Tapi sekarang okey ya? Sekarang okey, alhamdulillah. Saya happy dengan life sekarang. Okay. Dengar tu, siapa yang tadi melukakan hati tu, dia happy sekarang. Gembira. Lagi? Sekarang just fokus apa yang saya buat sekarang. Itulah, tak banyak fikirlah tentang cinta ni. Okey, bila kita sebut mengenai cinta ni tadilah, macam sendiri, awak sendiri kuat cemburu tak? Saya? Kalau dulu saya kuat cemburu, berpandukan apa yang pengalaman saya bercinta dulu. Mana kita tahulah awak penyanyi kan, tapi letak dulu melodi. Saya seorang yang kuat cemburu dulu. Tapi bagi saya ni kadang over cemburu. Awak over cemburu? Sebab apa? Sebab ni saya bersungguh. Saya ni gini. Awak
awak ni jenis yang bagi 100%. Yes. Faham. Tapi bagi saya over cemburu ni tidak menjaminkan apa-apa. Jadi sekarang ni awak dah belajar daripada dari kesilapan lah. Tapi itu masalah juga bila awak belajar kesilapan, takut nanti pasangan seterusnya nanti awak tak bagi 100% pula nanti. Macam mana? Tak juga kot sebab masing-masing dah ada life masing-masing, ada kerja masing-masing. So nak cakap cemburu macam sebelum ni taklah bagi saya. Kurang lah. Sekarang pun dah matang. Sebab kita dah deal, kita dah segala masalah kita bincang. Cakap dah kita dah deal lah. Jangan cemburu sangatlah, apalah itulah. Faham. Itu. Thank you. Minta izin minum air. Minum sila. Oh, bila kita cerita pasal sejarah lama dia tu haus kan. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Penat dia menghiburkan kita malam ni. Jadi selain daripada lagu baru ni, apa lagi aktiviti sekarang? Alhamdulillah, saya selepas ni PKP kita dilonggarkan, saya fokus bisnes. Saya niaga dekat kampung. Niaga apa tu? Saya niaga ada kedai makan dengan ibu saya. Okay. And then saya saya niaga burger. Meniaga burger? Yeah. Wah, di mana itu? Dekat dekat kawasan rumah juga. Dekat Kuala Terengganu lah, dekat Terengganu. Saya di Terengganu. Duduk Terengganu? Ganu kita. Ganu kita. Baru baik. Kalau saya tahu singgah kedai burger boleh. Nanti roja. Nanti apa roja ya? Apa roja. Nanti peminat-peminat awak tak cemburu ke? Kita risau juga ni. Cemburu sebab apa tu? Ada kadang-kadang peminat pun cemburu ni bila dah jadi selebriti ni, kadang-kadang ada juga peminat tak boleh tengok artis kesayangan mereka bersama dengan perempuan yang lain. Mulalah. Macam mana peminat-peminat awak pula bagaimana? Saya rasa tak ada hal kot. Sebabnya sebelum saya dalam industri saya dah ada dengan dia. Oh, saya dah dengan dia. Awak dah dengan pasangan tu? Baguslah. Susah nak jumpa yang macam ni. Terus terang. Selalu selebriti ni disorok-sorok. Sorok. Tapi awak tak ya? Memang terus terang memang. Buat apa nak sorok kalau nanti kan bagi tahu juga kan. Kalau nanti kan tahu juga. Buat apa nak sorok. Baguslah diri Allah bertuahnya. Ni kalau bakal mak mertua nampak ni, untungnya. Aisyah, untung sangat. Berapa lama dah jadi satu Korea? Dah Alhamdulillah nak masuk 2 tahun lebih kot rasanya. 2 tahun lebih. Tapi yang lagu yang ni bukan kaitan sebab dia lah kan. Itu yang lama-lama tu. Itu yang lama. Nampak rugi. Saja kan cakap rugi. Jadi selepas ni perancangan, apa lagi perancangan? Mungkin nak terjun dalam bidang lakonan ke? Bagaimana? Kalau ada rezeki... Pengacaraan? Pengacaraan tak tahulah saya. Tapi kalau bidang lakonan, kalau ada rezeki... Apa salahnya saya cuba kan? Kalau ada rezeki. Tapi buat masa sekarang saya fokus untuk nyanyian dululah. Cakap step by step lah. Step by step, tatih-tatih lah ya. Baik, apa pun terima kasih nak ucapkan sebab hari ini sudi menghiburkan rumah Selamat Malam Malaysia kita ni. Nanti kena datang lagi lah, kita cari topik-topik yang sesuai. Jarang kita jumpa lagi macam ni. Kita akan cerita selebriti yang betul terang ni. Bagus ni. Apa pun terima kasih diucapkan kepada anda di luar sana kerana sudi bersama dengan kami dalam Selamat Malam Malaysia. Semalam bersama Nani Nordin dan hari ini bersama dengan saya Syafiqah Ishak. Apa pun selamat malam kepada anda semua. Ciri-cirikan malam anda tidur dengan hati yang tenang. Baik. Assalamualaikum semua. Bye.